ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Saya ingin tak sedap macam bila ni. Baiklah, apakah makna yang kita selalu sebut dalam malam-malam tarawih je kita sebut. Ulama-ulama karangkan untuk kita supaya di antara sembahyang di antara sembahyang sunat tarawih tu, antara dua-duanya boleh kita jadikan sebagai kerehatan sebentar. Sebab kalau ikutkan Nabi SAW, dia bertarawih, dia buat qiyam Ramadan, bangun malam di bulan Ramadan. Nabi SAW buat, dia sembahyang isyak, dia balik rumah. Sebab tu dia panggil berehat-rehat. Pernah satu ketika maknanya di zaman saya tak ingat, tapi ada sebut dalam kitab-kitab surah bahawasanya cara mereka menghidupkan dalam bulan Ramadan ini apabila mereka bertarawih di Masjidil Haram 2 rakaat sembahyang, kemudian ketawa. Makna apa dia? Berehat-rehat sebentar. Maknanya kejap sembahyang tarawih, kejap buat benda lain pula. Jadi kalau kita nak buat macam tu, balik rumah dulu, pakat tak datang lah. Jadi ulama-ulama buatkan untuk kita, baik-baik untuk kita boleh memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, apakah perkataan-perkataan yang kita sebut selalu ni? Subhanal Malikil Ma'bud, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanal Maliki, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Maliki, yang mempunyai kekuasaan, yang tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sifat-sifat kekurangan. Di situlah dalam bulan Ramadan ini kita nak cas iman kita, perbetulkan iman kita, tambah iman kita. Di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita tambah iman. Allah Subhanahu wa ta'ala nak uji keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita berpuasa di siang hari, walaupun orang tak nampak, duduk seorang-seorang dalam bilik. Saya dekat masjid, kat dalam bilik imam tu ada peti ais. Peti ais siang hari kalau buka sakit tahu. Kadang-kadang makanan pun ada dekat dalam tu, makanan buka puasa lah malam tu. Makanan pun ada, air pun ada dengan air sejuk. Buka, imam duduk seorang-seorang je dalam bilik. Kan? Tapi takkanlah imam pergi ambil air minum pula. Nak cerita dia bahawasanya dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala nak menyuruh kepada kita untuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, praktikkan iman kita untuk kita bawa 11 bulan yang akan datang. Sebab itulah Subhana Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita duduk belajar, duduk mempelajari bahagian ilmu tauhid ini, kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak ada sifat kekurangan. Sifat kesempurnaan semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kekurangan itu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Sebab itu bila kita belajar dalam bab ilmu tauhid sifat 20, dia ada satu namanya ilmu dalam sifat 20 itu ada pembahagian. Kemudian ada beberapa sifat yang dipanggil dengan sifat salbiyah. Apa nama sifat salbiyah ni? Apa bendakah sifat salbiyah? Sifat salbiyah ini ialah sifat untuk menafikan kekurangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kekurangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ternafi di sini. Maka kita di dalam bulan Ramadan hendaklah memperbanyakkan kalimah yang disebutkan dengan kalimah tauhid. Afdalul zikri, itu kita lepas semayang kita buat tahlil lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu makna apa dia? Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha, tiada Tuhan yang disembah selayak-layaknya. Itu disebut dalam baik yang kita sebut tu, Subhanal Malikil Ma'bud, yang tidak ada disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha, tidak ada Tuhan yang kalau kita tengok telusuri bahawasanya yang disebutkan ilah itu Tuhan yang selayak-layaknya disembah tu tak ada melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila kita sebut la ilaha, tidak ada Tuhan yang macam mana? Sebab itu bila kita nafikan dalam kalimah la ilaha illallah,
La ilaha, tidak ada Tuhan yang mana satu. Bukan kita nafikan batu, bukan kita nafikan jemput pergi sembah matahari. Dan mereka-mereka yang menyembahkan berhala-berhala, yang itu kita tak payah nafi. Kenapa tak payah nafi kan? Sebab di sana dia tidak ada syarat untuk ilah. Memang dia ada sifat kekurangan. Yang kita nak nafikan ni, ada satu lagi Tuhan yang sama seperti mana Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi Tuhan yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kita nafikan dalam kalimah la ilaha illallah. Bila kita sebut la ilaha illallah tu, maknanya kita nafikan Tuhan yang ada seperti Allah Subhanahu wa taala. Biji ada sifat wahdaniyah dia, ada sifat qudrah dia, ada sifat ilmu dia, sifat kesempurnaan semua ada pada dia. Satu lagi Allah Subhanahu wa taala. Itu kita nafikan dalam kalimah la ilaha illallah. Bukan nafikan berhala. Tak perlu nafikan berhala, sebab berhala tu dah tak ada dah, sifat-sifat ketuhanan tak ada. Ternafi di awal lagi. Tak perlu untuk kita nafikan dalam kalimah la ilaha illallah. Baik. Jadi sifat-sifat kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala ni kita nafikan, buang jauh-jauh dalam i'tiqad kita. Sebab tu bila kita sebut sifat salbiyah wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala, dalam sifat 20 ni kalau kita belajar, dia menafikan segala i'tiqad-i'tiqad yang merosakkan. Antara i'tiqad iaitulah mereka-mereka yang beriktikad bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tu ada tiga. Tuhan ni ada tiga. Infinity pula. Apa? Trinity ni siapa dia? Golongan Nasrani dan Yahudi. Kristian dan Yahudi. Mereka ni kata bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada anak. Maryam adalah isteri Allah Subhanahu wa taala dan Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiga ni ada kekuasaan yang sama seperti mana Tuhan. Mereka kata tiga Allah Subhanahu wa taala itu. Maka kita nafikan di sana, bila Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawasanya qul huwallahu ahad, katalah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala itu Esa. Inilah dalam bulan Ramadan ni kita nak kena terapkan sungguh-sungguh bahawasanya i'tiqad yang benar ni, i'tiqad yang benar inilah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mati. Allah tak tanya dunia kita. Allah tak tanya banyak mana rumah kita. Tuhan tak tanya banyak mana kereta kita. Tuhan tak tanya banyak mana isteri kita. Satu je. Dia imam juru nikah dia memang macam tu. Ke mana pun dia pergi masuk juga bab kahwin tu. Nasiblah kan. Baik. Jadi bila kita nak menafikan daripada sifat-sifat kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kat situlah kita kata maha suci Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud maha suci. Makna kita nafikan adanya, bila kita belajar sifat 20, penafian dari satu sudut dari satu sudut, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu, dua dan tiga, tidak berbilang, seperti mana ada i'tiqad yang boleh merosakkan. Kemudian menafikan pula satu pandangan ataupun yang dipanggil dengan etis. Apa dia etis? Tidak mempercayai akan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahawasanya tidak ada Tuhan. Tuhan ni tak ada. Dan bumi ni ada macam mana? Ada sendiri. Melalui masa, ada masa, kemudian sampai satu masa ada lagi. Sampai satu masa ada. Mereka beriman begitu. Dan mereka tidak mempercayai bahawasanya adanya Allah Subhanahu wa taala, ada Tuhan. Etis dia panggil. Mati habis itulah. Mati habislah jadi tanah itu je. Kita i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Kemudian ada pula mereka-mereka yang mengiktikadkan mujassimah, yakni menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, meletakkan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah ada tempat. Tuhan berada di atas langit. Tuhan di langit, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Ini antara jadi panggil i'tiqad yang rosak, yang boleh merosakkan i'tiqad keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dinafikan di dalam kitab sifat 20. Tuan-tuan, habis daripada Ramadan belajar ilmu-ilmu sifat, ilmu-ilmu yang dipanggil dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pulang pada kita
Ada orang dia suka belajar tauhid yang dipanggil dengan tauhid salah, boleh? Tauhid dipanggil dengan tauhid mutaqaddimin, belajar boleh juga. Tak. Ada orang dia belajar tauhid mutaakhirin, ada sifat 20 dan sebagainya. Tauhid salah ataupun tauhid para sahabat, mereka mana ada belajar sifat 20. Sifat 20 ni kita panggil bid'ah lah. Tak. Tapi bid'ah yang baik, yang mendatangkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyelamatkan orang daripada intikad yang rosak. Bila kita belajar sifat 20, ada satu sifat namanya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Subhanahu wa taala ini tidak sama, tidak serupa seperti mana hawadith, seperti mana makhluk. Dan kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala kita kata ada tempat, tak bermakna Allah Subhanahu wa taala sama seperti kita. Ternafilah ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allah taala wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala kata, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti sesuatu. Makanya kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala tak berjisim dan sebagainya, maka di situ ternafilah sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah yang kita sebutkan Subhanal Malik, Subhana Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ni ternafi daripada sifat-sifat kekurangan. Baiklah. Saya dekat sini sifat kitab Risalah Tauhid dah habis dah. Mungkin tuan-tuan ada ngaji risalah yang lain dah, risalah tauhid yang lain. Tak kisahlah. Untuk boleh cari janji kita belajar untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Subhana al-Maliki al-Ma'bud, Subhana al-Maliki al-Mawjud. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, al-Mawjud yang wujud, yang Allah Subhanahu wa taala ni. Subhana al-Maliki al-Hayy alladhi, Subhana maha suci Allah Subhanahu wa taala hayy yang hidup, alladhi la yanamu yang tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dalam bulan Ramadan ni lah yang Allah Subhanahu wa taala nak rasak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita tengok bacaan-bacaan kita di dalam sembahyang, bacaan-bacaan kita di dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena faham konsep yang dipanggilkan dengan subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar kita sebut saja, Subhanal Malikil Hayyil ladzi, yang hidup, alladzi la yanamu, yang tidak tidur. Lagi apa ni? Saja tanya baru dia tak ngantuk. La yanamu, tidak tidur lagi. La yamutu, dan tidak akan mati. Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mati, siapa pula nak menguruskan ni? Siapa dia yang nak bagi oksigen kat kita? Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang kita selalu kadang-kadang kita tengok, kita berfikirlah, secara kadang kita berfikir, kalau kita tengok malaikat Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mencabut nyawa, dialah yang tolong sampaikan rezeki. Hakikatnya sebenarnya malaikat ini dia bukan membantu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ni Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk menunjukkan kebesaran kerajaan Allah, kehebatan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Tuhan nak tunjukkan. Maka Tuhan jadikan para malaikat yang Tuhan jadikan keseluruhan gunungan dan sebagainya sebagai nak menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada malaikat, tuan-tuan mati tak? Saya nak tanya malam ni, kalau malaikat maut tak ada, kita mati? Mati. Kalau malaikat tukang sampai rezeki tak ada, kita dapat rezeki tak? Tak dapat. Allah Subhanahu wa taala boleh je nak beri. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala buat? Itu dipanggil dengan maha suci. Tidak ada pembantu Allah Subhanahu wa taala ni, bukan dibantu. Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada sifat kekurangan. Secara umumnya dalam tauhid, secara umumnya kita kena berpegang, beriktikad dalam hati kita. Iktikad ni dah. Ada kalau
dalam kubur Allah Subhanahu malaikat tanya duduk dalam kubur, dah ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ma i'tiqaduka. Ada satu riwayat sebut ma i'tiqaduka, apa dia i'tiqad kamu? Dan kat dunia kita i'tiqad pun kita tak tahu. Dah, i'tiqad apa dia? Ahli sunnah wal jamaah tu apa dia? I'tiqad tu i'tiqad. Bila tanya i'tiqad tu i'tiqad lah. Itulah kita sebut. Dah. Daripada dulu sampai sekarang bila sebut i'tiqad itulah yang kita tahu. Dah, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala i'tiqad benda yang kita pegang di dalam hati, percayakan Allah Subhanahu wa taala, itu dipanggil dengan i'tiqad kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan i'tiqad bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ni ada sifat-sifat kekurangan, rosak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji berapa minit ni? Boleh sampai 10? Boleh tak boleh? Yang risaulah, saya pun tak ada isi sangat ni. Okay? Nak ada Ustaz Hakim lagi, saya tak boleh cakap. Jadi ada orang hebat-hebat ni saya jadi keluar. Patut Ustaz Hakim di belakang tadi, saya tak nampak dia. Itu semalam saya tazkirah dekat masjid, ada Ustaz Saiful pula. Aduh, Ustaz Saiful di depan pula. Habislah saya. Saya kata, ada tuan-tuan hebat-hebat ni nasib ada yang memang tak boleh cakap. Kalau ada tuan-tuan tahu saya punya kuliah, tolonglah duduk belakang. Dia memang macam tu. Dia datang. Baik. Lagi apa lagi? Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abadan. Tidak akan hancur binasa abadan, selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala itu. Okay? Tentang cari dalam hadis memang tak ada lah. Ni ulama-ulama karang untuk itu. Okay? Memang tidak ada. Zaman Nabi SAW lepas 2 rakaat mereka buat pula Subhanal Malikil Ma'bud. Memang cari tadi pun. Okay? Tapi ulama-ulama buat kau untuk itu. Ulama bijak pandai. Okay? Itu macam kita, bukan macam itu. Rak sikit-sikit nak membida'ahkan orang dan sebagainya. Jangan. Okay? Baik. Jadinya Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun Qudusun. Subuhun pun sama juga. Perkataan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Qudusun, maha suci juga. Allah Subhanahu wa taala. Itu semua perkataan-perkataan menyucikan. Baik kita baca dalam doa kunut. Doa kunut itu juga adalah merupakan satu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yadhillu man wala. Allah Subhanahu wa taala boleh memperhinakan siapa dia yang Allah Subhanahu wa taala nak hina. Allah Subhanahu wa taala boleh memberi hidayah kepada mereka yang Allah Subhanahu wa taala nak. Itu semua iman. Daripada awal kita sembahyang sampai akhir, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan tersebut. Subhana rabbiyal a'la yang kita sebut dalam ketika mana kita sujud. Perhati dan ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita menyebutkan perkataan. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Dia rabbul mala, Tuhan kepada malaikat-malaikat. Waruh, malaikat apa dia? Yang ruh. Malaikat Jibril. Sebut dalam Al-Quran ketika mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Qadr yang terakhir sekali ruh. Kan? Ruh tu apa dia? Merujuk kepada malaikat Jibril. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maha suci, tiada daya dan kekuatan. Tidak ada daya, wala haula wala quwwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Antara yang kita tahu kaitan antara ilmu tauhid dan tasawuf, tak kala kita bahawasanya kita beriktikadkan bahawasanya tidak ada satu pun yang boleh memberikan manfaat dan tidak ada satu pun boleh memberi mudarat, melainkan keseluruhannya milik Allah Subhanahu wa taala juga. Makanya di dalam ilmu tasawuf yang kita pelajari, kita disuruh untuk meninggalkan sifat takabur. Jangan ada sifat takabur. Kenapa boleh ada sifat takabur? Sebab kita ada sifat keakuan. Kita semayang, kita rasa kita yang buat. Kita ada ilmu, kita rasa kita yang pandai. Orang lain tak pandai lah.
bila kita ada kita ada harta, kita rasa kita lah yang paling kaya dan kita lah yang paling banyak menginfak. Kita rasa situ. Nah, jangan rasa demikian. Buat, alhamdulillah, teruskan. Memang disuruh buat amalan banyak-banyak, disuruh buat, tapi jangan rasa kita paling banyak. Merasakan kita paling banyak dan merasakan kita yang melakukan tanpa kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ada satu penyakit yang dipanggil dengan takabur. Rasa diri besar, rasa diri hebat, ya, rasa diri lebih daripada orang lain. Bangun malam memang disuruh, ya, memang disuruh untuk kita bangun malam, sembahyang tasbih, sembahyang taubat, sembahyang tahajud dan sebagainya. Tapi jangan rasa kita lebih daripada orang lain. Sampai kita rasa orang lain tak bangun, aku seorang je bangun. Sudah. Bulan Ramadan memang kita tak boleh rasa lebih. Sebab apa? Sebab semua orang puasa. Aku yang tak ni puasa Ramadan. Orang lain puasa Ramadan ya. Sebab sama agak sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu ni tak boleh rasa lebih. Sebab apa? Sebab orang lain semua kena sembahyang juga 5 waktu. Yang kita boleh rasa lebih mana? Kita bangun malam sembahyang tahajud, bangun malam kita sembahyang tasbih, ya, bangun malam kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita akan rasa. Untuk ahli-ahli surau ataupun orang-orang yang sudah melazimi dengan majlis-majlis ilmu, dah jangan rasa kita lebih daripada orang lain. Teruskan buat amal ibadah, jangan kita tinggal, maknanya kita tinggalkan ibadah tu kita tak nak buat sebab apa? Sebab kita takut kata nanti aku riak pula. Nanti aku takabur pula. Jangan gitu. Teruskan buat amal ibadah, dan dalam masa yang sama ulama-ulama tasawuf ajarkan kepada kita betulkan niat kita secara sedikit demi sedikit. Dia akan datang juga tuan-tuan. Saya dulu macam ni adik nama Amin. Saya mula-mula